Okey, ini saya nak briefing sikit tentang perjalanan kehidupan perjalanan akhir ni. Okey, secara ringkasnya sekarang kita ke markas tarikat apa nama? Nasyabandi. Dan insya-Allah kalau ada rezeki kita akan dapat jumpa dengan Syekh Mahmud, dengan ketua Syamul Syekh Muhammad Effendi. Dan lepas tu kita akan ziarah makam Nabi Yusha. Okay, kita akan ke Yusha Tepe. Yusha. Kisah seorang insan yang digelar mujahid yang tertangguh, diberi penghormatan tinggi oleh para terhormat Turki, antaranya Datuk Bandar Turki sendiri, sehingga akan mengizinkan hero ini dikebumikan di Ayub Sultan yang menghadap Laut Golden Horn di Istanbul. Siapa sangka, sedangkan penduduk Turki sendiri mengatakan hanya boleh bermimpi sahaja kalau nak dikebumikan di Ayub Sultan ini. Kerana Ayub Sultan ini adalah tempat persemadian para sahabat Nabi. Antaranya ialah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, pemimpin yang berjihad di jalan Allah, dan salah satunya untuk membebaskan kota Konstantinopel. Sungguh perancangan Allah itu hebat. Takdir dan perjalanan hidup beliau disusun begitu cantik dengan izin Allah. Ahmad Amar Ahmad Azam dilahirkan pada 15 Februari 1993. Beliau merupakan seorang pelajar jurusan sejarah di Universiti Marmara Turki dan merupakan anak keempat dan satu-satunya putera tunggal kepada pasangan Puan Nur Azlina Aziz dan Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman. Ayahnya merupakan bekas Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM yang kelima, dan ibunya ialah seorang aktivis Islam sederhana di Malaysia dan Turki. Semasa hidupnya, beliau memulakan pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Al-Huda Gombak sebelum menghadiri Sekolah Menengah Islam Bestari Subang Jaya. Pada tahun 2009, beliau telah menghadiri Maktab Tentera Diraja dan ditauliahkan sebagai pegawai bawah umur. Pada tahun 2010, beliau mendapat keputusan 9A dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan dinamakan pelajar kedua terbaik di sana. Mengikut perancangan ibu bapanya, beliau melanjutkan pelajaran di Turki. Pada tahun 2011, beliau telah menghadiri satu program persediaan di Universiti Ankara sebelum menghadiri Universiti Marmara. Mempelajari sejarah pada tahun berikutnya. Untuk melanjutkan pengajian di Turki, beliau tinggal dengan perwakilan organisasi di Malaysia di Madrasah Hayrat untuk menguasai bahasa Turki. Semasa menginap dengan mereka, beliau belajar asas Risalah An-Nur dalam bahasa Turki. Ketika hayatnya, beliau merupakan pemuda yang banyak berjasa kepada masyarakat. Selain itu, beliau dikenali kerana mempunyai budi pekerti yang baik, tekun, berdisiplin, taat, bercita-cita tinggi dan sikap hormatnya kepada orang yang lebih dewasa. Beliau juga dihormati sebagai seorang yang kuat agama dan aktif dalam dakwah memperjuangkan agama Islam. Usia semuda itu, beliau telah menyertai pelbagai misi kemanusiaan di beberapa negara di dunia seperti di Syria dan sebagainya. Ketika di Syria, beliau dan rakan-rakannya yang sedang bermalam di sebuah hospital di mana kawasan pertempuran tentera Syria dan rejim Israel. Ammar tersedar dari tidurnya akibat terdengar bunyi letupan. Beliau lantas bangun dan mengucap 2 kalimah syahadah untuk bersedia seandainya diberi peluang untuk syahid. Tapi selepas itu, sudah tidak kedengaran bunyi letupan lagi dan Ammar kembali menyambung tidurnya. Apabila sudah subuh, beliau antara yang terawal bangun dan selepas mengerjakan solat subuh, beliau memberitahu rakannya bahawa beliau telah bermimpi berjumpa bidadari syurga. Selepas pulang dari Syria, hari-hari beliau berjalan seperti biasa, di mana beliau akan menghabiskan masa untuk menelaah pelajaran di universiti pada waktu siang dan mengikuti dakwah mendalami kelas berkaitan Risalah An-Nur pada waktu malam. Selepas beliau dapat menghabiskan pengajiannya berkaitan Risalah An-Nur, beliau diberi kepercayaan oleh gurunya untuk mengajar pelajar-pelajar baru mengenai risalah itu di sebuah madrasah. Allah mempermudahkanlah saya kira mendapat anak yang akur dengan pandangan ibu ayah, sebab tidak ada paksaan pada beliau, tapi sebagai seorang anak sentiasa akur pada arahan dan perintah. Beliau sentiasa bersetuju dan berusaha ke arah yang telah kita tetapkan. Jadi itulah cita-cita Ammar dalam buku diary beliau. Memang disebut bahawa cita-citanya ingin menjadi seorang sejarawan perantau.
pada hari sebelum sambutan awal Muharram. Ia merupakan hari yang sangat istimewa buat Ammar kerana pada hari tersebut merupakan hari di mana hari pertama beliau mengajar pelajar-pelajar baru naik Risalah An-Nur di sebuah madrasah. Semasa dalam perjalanan untuk ke madrasah, beliau begitu berhati-hati menuruni bas yang dinaiki dari madrasahnya sambil mendengar alunan muzik seruling, instrumen yang menjadi kegemaran Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin atau lebih dikenali sebagai Rumi merupakan penyair tersohor dari Parsi yang banyak mempengaruhi penulisan dan budaya masyarakat Islam. Pada ketika Ahmad Ammar hendak melintasi satu persimpangan jalan, langkahnya terhenti. Takdir Allah adalah yang terbaik. Tiba-tiba tubuh beliau seakan-akan hilang imbangan dan beliau terjatuh. Dan pada ketika itu, sebuah ambulans yang datang dari arah belakang telah merempuh tubuh Ahmad Ammar dan beliau terkulai di tepi jalan. Namun, beliau gagahkan diri untuk berdiri dan meminta bantuan dari pemandu ambulans yang melanggarnya. Seperti yang tertulis di Lauh Mahfuz, hayat seorang pemuda yang bernama Ahmad Ammar bin Ahmad Azam, siswa daripada Universiti Marmara Istanbul, Turki, telah menghembuskan nafas yang terakhir pada 2 November 2013 di mana merupakan 1 Muharram 1435 Hijrah. Menurut laporan Bedah Siasat, Ahmad Ammar mengalami kecederaan teruk pada organ dalaman yang mengakibatkan 2 tulang rusuknya patah. Apa yang mengejutkan ialah tiada kesan darah ditemui pada tubuh Ahmad Ammar. Ahmad Ammar seorang yang pendiam dan hanya bercakap apabila perlu, sama ada bersama teman atau ahli keluarganya. Mengikut ibunya, guru sekolahnya pernah menelefon beliau semata-mata mahu memberitahu Ammar tergelak di dalam kelas. Mengandungkan Ammar masa itu bekerja di sebuah kolej di Ceras. Dan Alhamdulillah ujian semasa mengandungkan beliau tidak sama dengan yang pertama, 3 pertama. Malah saya boleh kira hampir-hampir saya tidak ada ujian dari segi fizikal dan sebagainya. Walaupun terpaksa bulan alik naik bas, pergi bekerja dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah tidak sehari pun saya perlu mengambil cuti sakit. Malah Allah permudahkanlah perjalanan saya rasa. Begitu jugalah melahirkan juga. Itulah kesakitan yang paling kuat. Dan sejak kecil lagi memang anak yang tidak mudah sakit, anak yang tidak mudah cerewet, anak yang tidak pandai meminta, tidak banyak berkata-kata, tidak pandai menjawab, sentiasa akur perintah. Jadi bagi saya seorang ibu, saya anggap anak itu hampir sempurna sebagai anak kecil. Jadi itu adalah anugerah Allah, Alhamdulillah. Ketika pengebumian Ammar, ribuan rakyat Turki mengiringi jenazah Ahmad Ammar ke tanah perkuburan. Berita kematian beliau dan kisahnya meluas menjadi liputan media di beberapa negara termasuk Malaysia, Turki dan Kemboja. Beribu-ribu orang menghantar takziah kepada keluarganya, termasuk Menteri Luar Turki Ahmad Davutoglu. Istimewanya Ammar apabila beliau disemadikan di perkuburan Ayub Sultan menghadap Laut Golden Horn yang menempatkan lebih 60 jasad para sahabat Nabi, para awliya, panglima Utsmaniyah dan orang-orang kenamaan di Turki. Kematiannya dikaitkan penghijrahan sahabat Nabi iaitu Abu Ayyub Al-Ansari dari Madinah ke Konstantinopel atau kini dikenali Istanbul yang akhirnya syahid di kota itu. Ketika ingin melakukan solat jenazah untuk Allahyarham Ahmad Ammar di Masjid Ayub Sultan, Istanbul, ramai rakan-rakan universiti, malahan penduduk tempatan datang untuk mengikuti solat jenazah untuk Allahyarham dan seterusnya. Ramai orang tempatan di situ berebut-rebut untuk mengusung jenazah beliau ke tanah perkuburan. Ahmad Ammar sememangnya berhasrat untuk mati syahid dalam kehidupannya. Namun kematiannya akibat kemalangan jalan raya menyebabkan beliau dikenali sebagai syahid yang tertangguh oleh para sahabatnya. Namun begitu, perjalanan hidup Ammar yang berhijrah dari Malaysia ke Istanbul dikatakan syahid kerana Allah menjemputnya ketika beliau dalam perjalanan untuk mengajar agama tafsir Risalah An-Nur kepada pelajar baru dari Malaysia, Thailand dan Kemboja. Selain itu, berita kematian Ammar ini yang menjadi rakyat Malaysia pertama dikebumikan di Ayub Sultan menjadikan negara dipandang tinggi dan sangat dihormati oleh masyarakat Turki serta menganggap Ahmad Ammar yang disemadikan di situ sudah pasti seseorang yang istimewa. Seorang pendakwah terkenal di Turki yang dikenali sebagai Omar Dogeloglu telah memberikan satu syarahan mengatakan bahawa Ammar adalah seorang yang dimuliakan Allah dan dikira sebagai mati syahid. Pandangan itu turut sama dikongsi ulama lain di Turki. Zindandan kurtaran bir aydır. Hazreti Yusuf Muharrem'de kurtulmuştur. Bu ay Eyyub Aleyhisselam'ı bütün dertlerinden kurtaran şifa ayıdır. Bu ay kardeşlerin Firavun'un zulmünden kaçan Hazreti Musa Efendimiz ve Müslümanlara denizleri yol yapan bir aydır. Bu ay
Muharrem-i Şerif'tir ve bugün Muharrem'in 1. günüdür. Bir yeni yıla, 1435. Hicri yıla, demek ki Rabbinin huzurunda, Resulullah'ın huzurunda girmek varmış Ahmet Ammar'a. Yolculuğun mübarek olsun canım kardeşim. Allah varsa eksiği noksanı, kusuru, günahı, hatası, eksikleri Rabbim bu Muharrem-i Şerif hatırına affeylesin. Cenab-ı Hak geride kalanlarına sabırlar ihsan eylesin. Allah ona ve cümlemizin ölmüşlerine Rabbim ahiretin yüksek derecelerini ihsan eylesin. Huzurunda durduğumuz Peygamber Efendimizin gurbette can vermiş arkadaşı Ebu Eyyub el-Ensari'nin huzurundan kalkmak Ahmet Ammar'a ne de güzel yakışmış. Kalkacaksın, Malezya'dan geleceksin can kardeşlerim. Medine'den kalkmış gelmiş, İstanbul toprağında vefat etmiş Ebu Eyyub el-Ensari'nin elinden tutacaksın. Perkara ini membuatkan ramai yang tertanya-tanya mengenai kehebatan pemuda ini sehingga beliau digelar sebegitu. Malah, jenazah Ammar juga kelihatan percikan peluh di dahi dan bawah kelopak mata ketika dikafankan, di mana ianya ditafsirkan sebagai tanda-tanda kematian yang baik. Menurut ibu bapa Ammar, wajah Ammar kelihatan tenang, seolah-olah sedang tidur. Raut wajahnya kelihatan seperti tersenyum, sesuatu yang jarang mereka lihat ketika hayatnya, yang mana mukanya sentiasa serius seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Selepas kematiannya, keluarganya dengan kerjasama Kumpulan Penyelidikan Peradaban Dunia membuka halaman Facebook Sayyidi Miss Ahmad Ammar sebagai tanda ingatan buatnya. Inspirasi dari fenomena Ahmad Ammar, ibu bapa Ahmad Ammar telah mendaftarkan Yayasan Ammar Al-Fatih sebagai satu platform untuk membangunkan generasi muda sebagai persediaan melahirkan pemimpin yang berwawasan. Dalam masa yang sama, bagi mengenang jasa beliau terhadap Islam moderat di Malaysia dan Turki, beliau telah dianugerahkan 2 anugerah sempena Maulidur Rasul 1435. Sultan Abdul Halim Muazzam Shah menganugerahkan beliau anugerah Maulidur Rasul kebangsaan. Sementara itu, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menganugerahkan beliau anugerah khas Saidina Ali. Pemergian Ammar bukan kematian biasa. Sebaliknya, kematian yang menghidupkan jiwa-jiwa yang sebelum ini alpa dan leka dengan limpahan duniawi. Wahai Ahmad Ammar, kami tahu kamu sedang bergembira di atas sana bersama penciptamu. Terima kasih atas pengorbananmu, atas dakwahmu, atas kepribadianmu yang telah membuka mata hati seluruh umat Islam. Sungguh beruntung dirimu serta ibu bapamu mempunyai anak seperti kamu, wahai Ahmad Ammar. Kami berdoa semoga kita dapat bertemu di sana. Seandainya kamu boleh mendoakan kami, doakan supaya kami boleh beristiqamah sepertimu dalam melaksanakan ibadah tanpa mengerti penat dan lelah sepertimu. Semoga kamu tenang beristirahat bersama bidadari syurga. Sampaikan salam kami kepada penghuni syurga dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga suatu hari kita dapat bersama-sama di syurga Allah. Al-Fatihah buat Ahmad Ammar bin Ahmad Azam. Sekian, terima kasih.